Waalaikumsalam. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini dah hari raya ke berapa ni? Macam dah kelima ke keenam? Keenam Ketujuh. Okey, Waalaikumsalam Puan Roshida, Puan Farida. Waalaikumsalam Has Abdul, Afizah Jabbar. Waalaikumsalam, selamat Hari Raya. Puan Farida, Waalaikumsalam. Syukur. So, hari ini kita duduk-duduk lagi. Hari ini ada majlis kat rumah sebelah. Tetapi sambil menunggu tetamu, Dr. Ju rasa baik live sikit lah. Sikit lah, live sikit. Daripada tak buat benda, kita bagi ilmu. Anda semua boleh tanya soalan. Kalau sempat Dr. Ju jawab, Dr. Ju akan jawab. Okey. Waalaikumsalam Mak Nizam. Selamat Hari Raya. Ian Imran. Waalaikumsalam. Siapa yang masih hari ini hari Sabtu, so kemungkinan besar hari ini banyak open house. Betul tak? Siapa tengah ataupun tengah menghadiri ataupun bakal menghadiri open house? Ada open house ya? Dah 2 tahun tak ada open house. Sure, hari Sabtu full dengan open house. Okay. Hari ini Dr. Ju sebenarnya nak sambung semalam. Hari ini Dr. Ju nak share sikit pasal fatty liver ataupun hati berlemak. Okay? So you all boleh, yang dah ada dekat sini boleh share biar ramai lagi. Alah, tak sampai 100 malah lah nak cerita. Okay, you all share lagi. Pada kawan-kawan, ajak dia sama-sama. Live dengan Dr. Ju. Kita sembang-sembang sikit pasal masalah hati. Tadi pagi Dr. Ju ada dengar lecture daripada Dr. Eric Burks pasal hati dan rasa macam Dr. Ju patut share lah pasal hati ni pada semua orang. Semua orang yang nak dengar lah. Okay. So, siapa-siapa yang dah ada kat sini bolehlah share lah sikit. Okey, supaya ramai yang boleh belajar. Kejap Wi-Fi. Minum tangan kanan, tapi disebabkan oleh benda ni terbalik kan? Disebabkan oleh telefon ni terbalik, dia nampak macam tangan kiri Ini tangan kanan. Ini tangan kiri. Sebabkan oleh, jadi ramai orang tersilap disebabkan oleh telefon ni, handphone ni kan dia terbalik kan. Jadi dia nampak macam minum tangan kiri. Mana boleh minum tangan kiri, kita bukannya kidal kan. Tangan tahi tu. Okey. Selamat Hari Raya, Kas MK. Jangan sakit hati je. Okey, betul Kita selalu dengar sakit hati. Selalu kena sakiti hati. Sebenarnya hati tu kat mana Kalau kita kata kita sakit hati tu, apa sebenarnya yang sakit? Baru terfikir ni. Apa sebenarnya yang sakit? Hati, ada orang Melayu kata hati tu jantung. Sebab dia selalu letak gambar love, gambar jantung kan. Tapi ada juga hati tu mungkin perasaan tak? Sakit hati tu, apa kita yang sakit apa? Bila kita sakit hati, ada ke otak kita yang sakit?
jantung kita yang sakit ataupun perasaan kita yang sakit. Kalau kita cakap sakit hati tu, mungkin maksudnya lah kemungkinan besar adalah perasaan kita yang sakit. Betul tak? Maknanya kalau hati dari segi perubatan, hati tu maknanya liver. Liver tu tak sakit pun. Kita pun tak tahu. Liver tu adalah hati. Ataupun dalam bahasa perubatan dipanggil hepa. Liver tu dia letak je dekat sebelah kanan ni, dekat bawah ni. Kalau kita makan ayam tu, hati ayam, hempedal ayam. Hati ayam tu lah hati. Jantung ayam yang lain, yang jantung. Tetapi kalau kita kata sakit hati, sakitnya di hati, sebenarnya apa yang sakit? Sebenarnya perasaan ya. Kalau kita rasa cinta, itu pun perasaan sebenarnya, bukannya jantung kita yang seronok kan. Jantung cuma berdenyut-denyut aja. Hati hanyalah liver dan dia tak ada apa-apa pun kena-mengena dengan perasaan kan. Perasaan adalah lebih kepada kepada mind kita ataupun fikiran kita. Itu yang dimaksudkan dengan sakit hati. Betul tak? Bukannya sakit hati inverted comma. Itu adalah sakit hati inverted comma. Tetapi sakit hati yang sebenar adalah masalah liver ataupun hati yang sebenar yang berada di bawah sebelah kanan perut kita yang besar, warnanya coklat. Bukan coklat, warnanya kemerah-merahan, merun, warnanya merun sebab dalam tu banyak darah. Dan bila dimasak jadi coklat ataupun bila dah darah dah beku jadi coklat, itu adalah hati, itu adalah liver. So, apa yang dimaksudkan dengan hati ni? Bukannya apakah hati ni ataupun kegunaan hati ni? Hati ni adalah, kalau dalam perut kita, hati ni adalah organ yang terbesar. Beratnya dalam 3 kilo. 3 kilo tau. Kalau hati lembu mungkin lebih tak. Terlalu beli sekilo tu sikit je kan. Tapi hati manusia dalam 3 kilo. Kecuali you ada masalah hati you jadi besar, maka dia lebih daripada 3 kilo. Itu adalah hati. Kalau you all nak tahu masalah hati yang dipanggil hati berlemak ataupun fatty liver di Malaysia sudah jadi endemik. Endemik tu maknanya sudah ramai orang yang dah ada masalah hati yang dipanggil sebagai hati berlemak ataupun fatty liver di Malaysia. Dalam manusia, adult, orang dewasa, 1/4 ya. 1/4 ke 1/4 1/4 ke apa ya, daripada orang dekat Malaysia ni ada masalah hati. Maknanya banyak, ramai lah yang ada masalah hati. Berapa? It's very high jugalah dia punya prevalence-nya dekat Malaysia ni. Maknanya kalau you tengok dia berapa? 40% ke 1/4. Macam tu lah. Maknanya is ramai. Bukannya sikit tau. Maknanya ramai. Dalam kalangan dewasa, 1/4 daripada kita ada masalah hati. Dan ramai antara kita yang ada masalah hati ni tak tahu pun ada masalah hati. Sebab masalah hati ni tak menunjukkan apa-apa simptom. Kita tak rasa apa-apa. Macam juga kita ada masalah buah pinggang. Peringkat awal memang kita tak rasa apa-apa. Even ada yang dah sampai tahap akhir pun dia tak rasa apa-apa. Terutama ni kalau orang tu muda lagi. Okay? So, masalah hati adalah masalah kedua. Maknanya yang melibatkan yang melibatkan organ yang bertanggungjawab dalam buat detox ataupun yang buang toksik daripada badan kita. Jadi liver, hati adalah salah satu organ yang buat ataupun yang buat detoksifikasi ataupun yang menetralkan toksin dalam badan kita, dan dia juga yang membantu dalam pembuangan toksin dalam badan kita yang boleh dikeluarkan ikut kita punya usus.
Itu adalah kita punya liver, hati. Jadi masalah hati berlemak adalah satu masalah yang besar yang Dr. Ju boleh cakap jumpa setiap hari di klinik Dr. Ju. Di mana orang-orang yang ada fatty liver ni dia tak ada simptom, tetapi kita jumpa by random, by apa ni maknanya dalam keadaan yang tidak sengaja. Maknanya bila dia orang buat blood test, kita tengok dia ada masalah hati. Dia tak rasa apa-apa. Jadi dia tak tahu pun dia ada masalah hati. Dan ramai mungkin anda juga ada masalah fatty liver ni. Fatty liver bermakna hati kita ada banyak sel. Ada berjuta sel dalam hati kita. Fatty liver adalah dalam keadaan normal. Hati kita biasalah sel-sel, ada salur darah, ada saluran empedu kat dalam tu. Bekerja dengan harmoni. Darah masuk, darah keluar, sel-sel buat kerja macam kilang-kilang yang sehat. Dia memproses dalam 200 ke berapa proses dalam hati yang berlaku dalam hati. Hati yang memproses kita punya lemak, hati yang memproses kita punya protein, hati yang memproses kita punya karbohidrat, hati yang buat kita punya hormon, hati yang buat kita punya enzim, hati yang menetralkan kita punya toksin, hati yang membuat faktor-faktor untuk pembekuan darah, hati yang memproses kita punya bile salt, hati yang membantu dalam pemprosesan sel darah merah dan juga menghapuskan sel darah merah yang dah rosak. Ada terlalu banyak sangat fungsi hati. Jadi bila keadaan normal, kita muda, kita tak sakit, hati kita bekerja secara semula jadi. Darah masuk ke dalam hati, bawa semua benda-benda diletak kat dalam hati, bawa lemak, bawa protein, bawa karbohidrat, bawa vitamin, bawa apa benda semua masuk dalam hati dan dia diproses dan benda tu dibawa keluar daripada hati. Itu adalah dalam keadaan normal. Macam jalan plus tu, dalam plus kereta lalu lalang nak pergi bawa barang ke kilang, tak ada apa-apa blockage, tak ada apa-apa yang mengganggu pergerakan, semuanya bekerja. Pekerja kilang pun semuanya sehat-sehat, dan kilang pun dia punya mesin-mesin berjalan dengan sempurna, ibaratkan satu negara yang harmoni. Okey, dengan ada kilang-kilang yang sangat bekerja dengan optima. Itu adalah keadaan normal. Keadaan yang tak normal adalah contohnya kalau waktu nak raya itu hari traffic jam, sampai tak boleh nak jalan, sana sumbat sini sumbat, ada aksiden kat sana, ada aksiden kat sana, kereta pancet, kereta Dr. Ju pancet. Okey, dan kilang pula tak bekerja, pekerja mogok semua balik kampung, bahan-bahan nak buat tak cukup. Jadi production slow, production terberhenti, sampailah nanti lepas raya kita akan dapat inflasi, dari barang nak makan tak ada. Ini contoh. Jadi begitulah juga kita punya hati. Bila hati kita ada dalam keadaan huru-hara, ada penyumbatan di sana, penyumbatan di sini, ada sel-sel dalam hati tu rosak, tak boleh bekerja, barang-barang makanan untuk diproses, enzim tak cukup, hormon tak cukup, banyak benda tak cukup. Keadaan itulah yang menunjukkan bahawa hati kita ada masalah. Itu adalah umpama hati yang bermasalah. Dan hati yang bermasalah tu banyak puncanya. Salah satu sebab punca utama yang banyak sekarang berlaku adalah masalah yang dipanggil sebagai fatty liver. Fatty liver adalah keadaan di mana dalam hati kita dipenuhi oleh lemak. Jalan-jalan masuk ke dalam hati tu, jiran-jiran dia tu semua penuh dengan lemak. Lemak tumbuh dengan banyak mengelilingi sel-sel dalam hati. Lama-lama hati kita diseludup di
ditawan oleh lemak. Jadi lemak akan makin banyak dengan dalam hati, dan dia menghimpit salur-salur darah dalam hati, dia menghimpit salur-salur biliary ataupun salur-salur yang membawa gallbladder, dia menghimpit salur-salur limfa, dan dia menghimpit sel-sel yang tengah bekerja, yang menyebabkan sel-sel tu makin kecil, last sel tu terhimpit habis mati. Itu adalah keadaan yang dipanggil fatty liver. Jadi keadaan akhir bila lemak terlalu banyak dalam hati, sel-sel dalam hati tak boleh survive. Sel-sel dalam hati mati. Bila sel-sel dalam hati mati, maka hati kita tidak boleh bekerja. Kita akan dapat keadaan dipanggil hati hati kita rosak. Bila sel-sel dalam hati tak boleh bekerja, sel-sel mula-mula besar sebab lemak banyak. Lama-lama dalam hati dah tak ada makanan. Semua benda dalam hati dah tak boleh jalan sebab salur darah yang masuk ke dalam hati dah blok. Salur-salur yang masuk dalam hati dah blok. Sel-sel dah mati dalam hati. Jadi lama-lama sel-sel lemak pun kecut. Jadi dapatlah hati tu akan mengecut. Jadi kecil, yang tinggal hanyalah parut-parut dalam hati. Keadaan tu dipanggil liver cirrhosis ataupun hati yang sudah fibrosis. Maknanya hati tu dah tinggal parut, tak ada sel, tak ada salur darah, rosak, mati, lama-lama orangnya pun mati. Itu adalah akibat daripada fatty liver. Ramai yang Dr. Ju jumpa Dr. Ju yang dah ada fatty liver. Mungkin ada fatty liver. Mana you tahu kalau you tak buat blood test. Kalau you buat blood test pun sikit-sikit doktor kata tak ada apa ni, normal lagi puan. Waktu normal, waktu yang sikit-sikit itulah patutnya kita kena buat sesuatu. Jadi ingat, fatty liver adalah bermaksud dalam hati ditawan oleh lemak. Jadi lemak tu yang banyak sangat menghimpit sel-sel mati, salur darah blockage, itu adalah fatty liver. Okey, itu adalah gambaran fatty liver. Boleh gambarkan? Boleh gambarkan tak? Okey, dalam rumah you ni ada manusia yang banyak. Ada anak, cucu, cicit duduk dalam satu bilik. Semuanya duduk dalam satu bilik. Tiba-tiba ada orang luar masuk. Invader masuk. Dia himpit. Masuk ramai-ramai. Ataupun ada, senang cerita mungkin ada banjir kot. Banjir tu contohnya lemak. Dia masuk dalam rumah. Dia himpit. Kita habis semua manusia dalam rumah tu mati. Itulah keadaan perumpamaan you ada fatty liver. Siapa dekat sini ada fatty liver? Angkat tangan. Siapa dekat sini ada fatty liver? Sebab Dr. Ju jumpa ramai pesakit Dr. Ju yang ada masalah fatty liver. Dia tak tahu sampai Dr. Ju bagi tahu. You dah ada fatty liver. You kena buat sesuatu. Sebab fatty liver boleh reverse. Tapi kalau dah liver cirrhosis, sel-sel dalam hati dah mati, salur darah dah sumbat, yang tinggal hanyalah parut-parut dalam hati saja, itu tak boleh reverse dia. So, waktu you ada fatty liver ni lah, you buat sesuatu. Siapa yang tak tahu keadaan hati you okey ke tak okey, buatlah blood test. Okey. Kenapa kita dapat fatty liver? Dr. Ju cakap tadi fatty liver, lemak dalam hati. Adakah puncanya you makan banyak lemak? Adakah puncanya you makan banyak lemak? You pun jumpa doktor kata you ada fatty liver. Jangan ambil lemak. You pun tak makan lemak. Setahun tak makan lemak. Tetapi fatty liver you makin teruk. Siapa yang ada macam ni? Cuba angkat tangan. Sebab ramai orang beranggapan, bukan sahaja orang luar, itu Dr. Ju tak salahkan. Even doktor pun ramai yang menyatakan fatty liver adalah disebabkan oleh makan lemak. So dia kata jangan makan telur, jangan makan kambing, jangan makan lembu, jangan makan butter, jangan makan benda-benda berlemak. Ambil low fat diet, susu rendah lemak, ambil cheese rendah lemak, yogurt, mana ada cheese rendah, yogurt rendah lemak. Tetapi fatty liver you makin teruk. Dan selalunya Dr. Ju sebagai doktor, Dr. Ju akan bagi you all liver tonic. Ini dululah liver tonic. Dia bagi you hepatofog.
ataupun mungkin bagi you vitamin untuk hati. Vitamin untuk hati tu kerja dia macam mana dia dia akan resuscitate, dia akan bagi makan kepada hati you, hati-hati sel-sel hati yang tengah kena hempap dengan lemak tadi. Ada ke dia yang membantu sikit je. Itu pun kalau belum ada blockage atau salur darah yang masuk ke dalam hati tu masih okey. Laluan masih belum tersumbat, belum terhimpit sepenuhnya, mungkin apa yang you makan tu pergilah bagi makan kat sel tu. Tetapi benda itu hanya sementara ya. Dia tak akan lama. You punya hati tetap akan mati. Kalau orang sakit tu orang tengah sakit tu orang tu sakit terkepit dia punya terkepit dia punya leher ni, terkepit ni, you datang you bagi dia makan macam-macam yang bagus, adakah orang tu akan hidup? Orang tu tak akan hidup balik Orang tu akan hidup balik. Cuba bayangkan orang tu tengah kena hempap, terhimpit dengan mungkin kayu balak kiri kanan. Dia boleh nganga, dia boleh bernafas je. You datang bagi dia makan. Adakah orang tu boleh mati? Boleh hidup balik? Orang tu boleh segar sekejap je tapi dia tetap akan mati. So, the best is you kena buang hempapan dia tu. Buang hempapan dia. So, orang yang ada masalah fatty liver, the best treatment adalah buang fat dia tu. Bukannya bahagi makan pada sel-sel dia yang tengah nazak tu. Dia tidak menyelesaikan masalah. So, untuk you nak buang fat dia tu, untuk recover balik, untuk reversekan fatty liver tu, you kena tahu dulu kenapa you dapat fatty liver. Fatty liver, ramai orang kata dia berpunca daripada lemak. Benda itu salah sama sekali. Sebab maknanya bukan berpunca daripada makan lemak. Yes, dia daripada lemak. Tapi lemak yang mana? Sebenarnya kalau you buka balik sains, buka balik sains, kenapa orang dapat fatty liver adalah disebabkan oleh gula, oleh fruktos. Gula, specifically fruktos. Fruktos adalah satu gula yang terdapat banyak pada buah-buahan, banyak pada kita punya kita panggil madu. Dan fruktos ni sebenarnya sekarang ni dah ada banyak, iaitu high fructose daripada jagung, high fructose corn syrup. Dan gula putih sebenarnya separuh daripada dalam gula putih itu adalah fruktos. Jadi fruktos adalah punca kenapa kita dapat fatty liver. Sebab fruktos yang kita makan berlebihan, dia diproses dalam kita punya hati. Fruktos tidak diambil oleh sel lain, hanya dia diambil oleh sel-sel hati. Jadi fruktos yang berlebihan ini adalah punca kenapa kita dapat masalah fatty liver. You all kena tahu fruktos ni bila banyak, dia akan di-convert kepada glukos. Glukos yang berlebihan, badan kita akan tukar kepada triglyceride. Triglyceride adalah lemak. Lemak itulah yang akan berkumpul dalam kita punya hati dan menyebabkan hati kita terhimpit dan menyebabkan sel-sel dalam hati itu mati. Jadi punca kita dapat fatty liver adalah fruktos, ataupun kenang cerita cakap gula. Bukan disebabkan oleh yang kita selalu cakap, dia adalah disebabkan oleh lemak. That's why bila kita makan lemak, masalah fatty liver tidak boleh diselesaikan. Jadi kalau anda nak reversekan fatty liver, bukan berhenti makan lemak, tetapi berhenti daripada mengambil fruktos. Senang cerita, daripada mengambil gula. Kalau you all nak tahu, dalam badan kita, semalam Dr. Ju dah cakap, kita ada 37 trilion sel. 37 trilion sel. Sel dekat kulit, sel dekat hati, sel dekat jantung, sel dekat buah pinggang, sel dekat otak, sel dekat ni daging-daging ni, semua terdiri daripada sel. Semuanya dalam 37 trilion. 37 maknanya trilion tu maknanya 1 juta kali 3. Macam mana juta. Trilion Jadi
Hati kita hanya kecil. Kecil sangat hati kita dalam 3 kilogram. Dari dalam hati tu mungkin ada dalam mungkin sel-sel dia tak banyak. Mungkin sel-sel dia ada dalam 1 bilion sahaja. Cuba you bayangkan ya, badan ni sel-sel lain-lain boleh ambil glukos, tetapi hati tak boleh ambil glukos. So semua fruktos yang you makan, kalau you makan gula putih, separuh daripada gula putih yang you ambil tu, kalau you ambil 1 cawan gula putih, setengah cawan diambil oleh 37 bilion sel. Tetapi yang setengah cawan lagi semua masuk ke dalam hati, berhimpit-himpit dalam hati, membentuk lemak yang menyebabkan you dapat hati berlemak. Jadi betapa teruknya kita sebagai manusia, kita torture kita punya hati sampai hati kita dihimpit-himpit tanpa kita tahu. Kita tahu sakit hati je, tapi sebenarnya your liver lagi sakit daripada hati you. Okay? So punca kenapa kita dapat hati berlemak adalah fruktos yang ada pada gula putih, yang ada pada buah-buahan yang terlalu manis, yang ada pada madu, yang ada pada kebanyakan makanan yang kita makan. Jadi makanan yang kita makan kebanyakannya ada fruktosnya. Jadi kalau you nak tahu, makanan-makanan dekat luar sana dia orang menggunakan high fructose corn syrup daripada jagung. High fructose yang bagi makanan kita sedap, manis tu sedap adalah fruktos, bukan glukos. Jadi industri dekat luar sana menggunakan high fructose corn syrup. Dalam high fructose corn syrup, dalam tu ada lebih daripada 90% dalam kandungannya adalah fruktos. 70 hingga 90% kandungannya adalah fruktos. Dan bila you makan kek dekat luar sana, donat dekat luar sana, coklat dekat luar sana, semua benda-benda yang manis dekat luar sana, whatever brand, kebanyakannya tak ada guna gula putih. Majority guna high fructose corn syrup because dia murah dan dia manis dan dia sedap. Jadi bila you makan benda-benda tu, semuanya akan masuk ke dalam hati you, bebankan hati you yang kecil tadi dan menyebabkan dia membentuk lemak dan menghimpit sel-sel kita, membunuh sel-sel hati kita, menyumbat kita punya saluran-saluran darah kepada hati kita, menyebabkan hati kita rosak. Itu kenyataan. Itu adalah kenyataannya. Jadi kalau you berhenti makan lemak, you tak akan menyelesaikan masalah. You kena berhenti makan gula. You berhenti makan fruktos. You berhenti makan apa benda-benda yang high fruktos. Maknanya gula putih 50% fruktos. Kalau you makan makanan dekat luar, kuih-kuih dekat luar, kebanyakan dia memang majority dia pakai high fructose corn syrup. Ini fruktos dibuktikan menyebabkan fatty liver melalui makanan daripada France yang dipanggil Foyer fork ke apa nama dia. Namanya dia makan, dia ada satu makanan tradisi orang Perancis di mana hati dia akan makan masakan yang daripada hati berlemak seekor angsa. Jadi angsa tu dibagi makan jagung dedak banyak-banyak, disumbat, dimasukkan tiup dekat mulut duck tu kan, dimasukkan jagung banyak-banyak sampai angsa tu dapat hati berlemak, baru hati angsa tu membesar sampai 25 kali ganda dan hati tu dijual, dipotong-potong, dimasak sebagai masakan tradisional orang Perancis dan dianya adalah dibuat daripada angsa yang dibagi makan jagung. Dan jagung tu ada mengandungi high fructose. Dan itulah yang bukti. Kalau tengok lecture daripada luar negara, lecture punca kenapa kita boleh dapat fatty liver, puncanya adalah fructose. Dan dibagi contoh berkenaan dengan makanan tradisional orang Perancis ni. Okey, ini adalah bukti yang gula ataupun fruktos adalah punca kenapa kita banyak dapat
fatty liver. So masing-masing muhasabah diri ya. Muhasabah diri raya ni. Berapa banyak biskut yang you dah makan, berapa banyak kek yang you dah makan, berapa banyak minuman yang you makan. Minuman-minuman kat luar, Coca-Cola ke whatever yang you minum, dia tak pakai gula biasa, dek. Dia pakai high fructose corn syrup murah. So you makan soya bean, you makan whatever lah yang you makan dekat luar sana yang manis, yang air tin, air FNN ke whatever, benda-benda dekat luar, majority pakai high fructose corn syrup. Jadi ini adalah punca kenapa ramai Malaysian dapat fatty liver. Okey, 1/4 orang dewasa dekat Malaysia ada masalah fatty liver tanpa mereka tahu. Dan mereka hanya tahu bila dia buat blood exam, doktor kata you ada fatty liver. Jangan makan lemak. Tetapi kita pun tak makan lemak dan kita makan gula macam biasa. Dan bila you jumpa doktor 2-3 tahun kemudian, hati you dah teruk. Ramai yang dah ada liver cirrhosis. Hati dia dah mati. Dan orangnya pun mati. Ini adalah dulu-dulu masalah fatty liver dan liver cirrhosis ni adalah berpunca daripada alkohol. Ataupun berpunca daripada apa yang kita panggil sebagai minuman keras lah. Jadi kalau dulu-dulu ramai orang dapat fatty liver, orang dapat masalah hati ni berpunca daripada alkohol. Maknanya orang Melayu terhindar daripada masalah fatty liver. Tetapi di zaman moden ini, non-alcoholic liver, fatty liver lebih tinggi daripada alcoholic fatty liver. Jadi maknanya sekarang masalah fatty liver mendahului masalah alcoholic fatty liver. Sebabkan kekhilafan kita. Sebab kita tidak tahu. Tak ada siapa pun ajar you all, bagi tahu you all yang gula punca you all dapat fatty liver. Jadi, apa yang you all kena buat sekarang untuk menghindarkan atau untuk betulkan keadaan you all yang ada fatty liver kat sini, because Dr. Ju ada kes doktor juga yang kita orang jumpa Dr. Ju dan kita orang bincang-bincang. Dr. Ju cakap, you buat ini dalam masa 28 hari fatty liver dia baik. Kalau orang tu tinggi kolesterol juga sebab dia makan banyak gula. Gula yang tinggi menyebabkan triglyceride banyak dibentuk dan dia menyebabkan fatty liver. So triglyceride adalah yang dianggap sebagai kolesterol. So kolesterol you meningkat. Okay, so apa nak buat? First step, orang yang ada fatty liver ataupun you yang tak nak fatty liver, off sugar completely. Maknanya kalau you dah ada fatty liver, off sugar completely. Kalau you belum ada fatty liver, mungkin you kurangkan gula. Kalau you masih nak lagi ambil gula. Kalau you tak ada keturunan kencing manis. Kalau you tak ada kencing manis, you tak gemuk, you boleh ambil mungkin gula kurang lah. Tapi jangan ambil high fructose corn syrup. Mungkin you ambil gula-gula yang semula jadi. Okey, nombor 1 tadi. Nombor 2. You all boleh mengamalkan intermittent fasting. Bila you buat intermittent fasting, indirectly you akan kurang gula dalam darah. So you tak ada ambil gula, you buat intermittent fasting. Ataupun you buat puasa biasa pun boleh. Tapi hari-hari biasa you all boleh buat intermittent fasting. You berpuasa daripada pukul 6 petang sampai 10 pagi ataupun 11 pagi pulang pada you, minima 16 jam. Kalau you ada fatty liver, buat ini secara konsisten. Sebulan, you check balik. Kalau you belum reverse, buat lagi sebulan. You check balik, tak reverse, buat lagi sebulan. Sampai fatty liver you reverse. Dia bergantung kepada how bad is your fatty liver. Okey, kadang-kadang blood test tak nampak sangat. Boleh buat ultrasound. Tengok you ada masalah fatty liver atau tidak. Especially kepada yang ada masalah kencing manis, yang ada masalah obesity, especially obesity kat perut. Siapa yang gemuk dekat perut saja, buat blood test. Kalau blood test tak nampak, buat ultrasound. Tengok
Cari yang buat ultrasound tu cari yang profesional, bukan doktor GP yang macam Dr. Ju. Dr. Ju bukannya doktor ultrasound. Dr. Ju general practitioner. Kita bukan pakar ultrasound. Kita boleh buat ultrasound untuk budak orang mengandung sahaja. Bukan untuk nak tengok fatty liver. Itu semua under pakar. So you all boleh pergi ke bayar sikit jumpa pakar yang memang pakar yang buat ultrasound ni ya. Okey, so itu adalah cara macam ni kita diagnose sama ada kita ada fatty liver ataupun tidak. Kadang-kadang orang tak ada kencing manis, orang tak gemuk, perut saja yang buncit. Ini kemungkinan besar you ada fatty liver sebab you ada visceral obesity. Maknanya you ada abdominal obesity. Okey? Kalau orang tu obese juga kadang-kadang tidak bermakna dia ada masalah fatty liver. Sebab lemak tu semua pergi dekat kulit dia, dekat dalam fat cell dia. Dia tidak bersinggah dekat hati dia. Sebab tu hati dia kadang-kadang terhindar daripada fatty liver. Tapi majoriti ramai yang ada dua-dua. Dia ada obesity, dia ada fatty liver. Dia ada abdominal obesity, dia ada fatty liver. Dia ada kencing manis, dia ada fatty liver. Jadi, you all kena buat blood test nak tahu sama ada you ada fatty liver atau tidak. Yang seterusnya, cara yang paling lagi berkesan untuk merawat fatty liver adalah ketogenic diet. Ketogenic diet adalah high fat, low carb diet. Ini adalah diet yang paling bagus untuk reverse you punya masalah fatty liver. Itu yang Dr. Ju cakap tadi. Doktor yang jumpa Dr. Ju tadi, bila dia mula buat intermittent fasting, off sugar, intermittent fasting, buat ketogenic diet dalam masa 28 hari, fatty liver dia reverse. Kolesterol dia yang naik tadi semua drop kepada normal. Makan lemak, buang lemak. Makan lemak, kolesterol drop. Kolesterol normal, badan kurus. Itu namanya eat fat, burn fat. Jadi kita bukan nak burn yang dekat kulit, tapi yang selalunya kalau orang tu ada masalah obesity, dia juga ada masalah fatty liver, selalunya badan kita akan buang fat dekat liver dulu. That's why kadang-kadang orang kata, kenapa saya dah buat macam-macam doktor, saya dah buat intermittent fasting, saya dah buat ketogenic diet, tapi kenapa saya tak kurus doktor? Sebab badan you ambil lemak yang ada dekat hati dulu. Dia nak selamatkan hati kita dulu. Hati kita yang menangis-nangis tu, yang kena himpit dengan lemak tu, yang itu diselamatkan dulu. That's why you berat badan you tak turun-turun, sebab dia nak keluarkan lemak daripada hati. Jadi fatty liver selalunya akan reverse bila you buat macam tu. Okey. Selain daripada you buat nama ketogenic diet, kita dah keluarkan tadi kan semua yang you dah keluarkan, maknanya lemak-lemak tu you dah keluarkan, sel-sel kat dalam tu sakit tu yang ternak tadi, you kena resuscitate juga. So you kena makan makanan-makanan yang healthy, yang sehat, yang bagi makan balik you punya sel-sel yang tengah sakit tadi. So, kita buat sekaligus. Kita buang lemak, kita resuscitate, sambil tu kita resuscitate sel. Kita buang orang yang menghimpit kita tadi, kita keluarkan balak yang menghimpit kita tadi, dan kita bagi makan orang yang kena himpit balak tadi, supaya orang tu sehat, balak pun keluar dan dia back to normal, boleh jalan balik macam biasa. Sama juga ini adalah analog kepada fatty liver tadi. So ambil makanan-makanan yang sehat untuk hati, ambil banyak green juice, ambil banyak makanan-makanan yang semula jadi, yang sehat, ambil fish, ikan, ambil suplemen yang untuk menguatkan hati. Contohnya omega 3. Contohnya juga kalau Dr. Ju pakai super lutein. You all boleh pakai Izomio, is very good untuk resuscitate you punya sel yang tengah sakit tadi. Dia bukannya hilangkan fatty liver. Fatty liver you hilangkan dengan cara apa yang Dr. Ju cakap tadi. Jangan ingat ada suplemen yang magic yang betulkan you punya fatty liver.
Tak ada benda yang magic dalam dunia ni, dek. Jadi ingat ya, semua orang akan cakap, oh doktor ni kata ubat ni boleh baikkan, suplemen ni boleh reversekan. Makcik tu kata suplemen ni reversekan you punya masalah hati. Suplemen ni boleh sembuhkan you punya itu, you punya ini. Itu adalah mitos semata-mata. Kita yang sembuhkan diri kita sendiri. Maknanya kita yang betulkan diri kita sendiri dengan mengubah gaya hidup kita. Okay? So, itu adalah berkenaan dengan cara. So, kalau you all nak membantu lagi hati you supaya sehat, di samping tu you buat juga eye flush yang Dr. Ju ajar, intestinal cleansing, gallbladder flush. You bersihkan you punya usus, cuci saluran-saluran yang pergi dekat hati, yang kat dalam hati, flush you punya gallbladder supaya perjalanan hati you tidak ada blockage, supaya apa yang ada kat hati tu yang nak dikeluarkan tu cepat keluar daripada hati you. So, itu adalah secara optimal apa yang kita perlu buat untuk merawat fatty liver. Bukan ada suplemen yang magic, bukan ada ubat yang magic dekat hospital sana nak betulkan you punya fatty liver. Tetapi adalah dengan inisiatif you sendiri, dengan dengan ilmu yang you ada. Jadi Dr. Ju dah bagi tahu kenapa kita dapat masalah fatty liver tu, dan macam mana cara nak buang fatty liver. Maknanya nak betulkan fatty liver sebelum you dapat liver cirrhosis. Once you dapat liver cirrhosis, you dah tak ada harapan. Liver cirrhosis maknanya sel-sel dalam hati tadi dah semua mati. Semuanya mati. Yang tinggal hanyalah parut-parut dalam hati. Hati you fail, dah tak boleh kerja. Hati you akan dapat jaundice. You akan dapat pendarahan dekat mulut. You akan dapat, senang cerita, toksik berlebihan dalam badan you. You akan berdarah sana, berdarah sini. Hormon you haywire. You punya immune system haywire. Selalunya kita tak boleh survive bila dah dapat liver cirrhosis. Bila you dah once you diagnose liver cirrhosis, hidup you boleh diramalkan hanya mungkin beberapa tahun, mungkin beberapa bulan sahaja. Tapi yang menentukan umur kita bukan kita, Allah Ta'ala. Tapi organ tu yang bagi Allah Ta'ala. Hati yang bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita jaga, kita sabotaj, kita rosakkan. So, semua orang kena muhasabah diri, betulkan diri masing-masing, ubah gaya lifestyle yang tak bagus. Yang minum teh tarik hari-hari itu berhenti, minum bila perlu sahaja. Yang suka sangat beli benda-benda yang yang sekarang ni jual, air yang kat tepi jalan tu jual macam-macam, berhenti, insafkan diri, dan keluar daripada 5 PTAA yang Dr. Ju selalu cakap, supaya anda semua sehat walafiat. Okey, so dekat sini Dr. Ju nak baca. Harap-harap semuanya faham ya. Kalau ada soalan, Dr. Ju akan tengok kat mana-mana yang ada soalan. Terima kasih Dr. Ju yang sangat power. Sebelum ini tak faham pun. Alhamdulillah Puan Zaizai. Salam doktor, Puan Fazila. Saya ada buat rawatan doktor setiap 6 bulan. Bacaan ALT 36, ALP 100 dikatakan tinggi sikit. Tapi doktor tak kata pun fatty liver atau apa. Kemungkinan besar fatty liver, Puan Fazila. Puan Fazila follow apa Dr. Ju cakap tadi. Dan untuk Puan Fazila ni, you boleh ambil super lutein dengan Izumio. Lepas sebulan, 2 bulan, you minum tu, you check balik. Selalunya very fast lah. Selain daripada tu, mesti buat apa yang Dr. Ju cakap tadi. Memanglah benda tu bahaya. Maknanya enzim, maknanya bila ALT naik, ALP naik, AST dengan ALT sebenarnya, bukannya ALT, ALP. Alkaline phosphatase ke? Okey, dia SGOT, SGPT, ALT dengan CCP. Jadi kalau enzim ini naik, kadang-kadang satu je kalau GGT adalah paling awal naik. So maknanya kalau enzim tu yang keluarkan adalah kita punya sel-sel hati. Kalau dia naik, maknanya hati you dah kena hempit. Hati you kena hempit, that's why dia macam kena perah, dia keluar, masuk ke saluran darah. That's why kita detect dekat luar.
Itu sebabnya macam mana kita boleh detect kita ada masalah hati adalah melihat enzim-enzim yang dikeluarkan hati ni meningkat. Kalau hati you ada masalah, contohnya ada masalah hati, apa ni kita panggil hepatitis B. Maknanya kita dapat jangkitan kuman hepatitis B. Maknanya hepatitis B virus tu dia dia menyerang kita punya hati, merosakkan hati kita, sel-sel hati kita, keluarkan dia punya, maknanya enzim dia tu sampai terkeluar daripada sel. So kita boleh detect hati kita bengkak tu sebab apa yang ada dalam sel-sel hati keluar dekat darah. That's why kita boleh check bila ambil darah, kita tengok ALT, AST, SGOT, SGPT ataupun kita punya bilirubin naik. Itu semua adalah nak tengok sama ada hati kita ada masalah apa-apa. So kalau ada benda yang merosakkan sel-sel hati, menghimpit sel-sel hati akan keluarkan enzim-enzim tadi tu. Enzim-enzim tu ALT, AST, GGT, SGOT, SGPT, you all boleh tengok dekat liver function test. Okay. Kalau dulu pedih hati, macam mana Dr. Ju? Kalau selalu pedih hati itu dah masalah gastrik ya ni, Puan. Itu Puan boleh masuk kelas Dr. Ju Oh, Puan Zorina. Raya kali ni saya tak belilah jus botol. Tetamu datang saya bagi teh lemon je. Bagus tu Zorina. Puan Zorina. Sangat bagus. Dr. Ju pun memang tak pernah beli benda-benda tu dulu-dulu. Ialah masa arwah bapa ada. Kalau balik kampung tu memang dia dah sediakan. Berkotak-kotak air kotak ni untuk menyambut tetamu. Tapi dah tak ada. Sekarang dah tak ada Okey, Puan Rosita Ita. Saya dah buang terus gula. Dan Alhamdulillah badan saya dah turun. Berat badan dan kaki saya yang sakit dah berkurangan. Betul. Okey, bagus. Berhenti makan gula pasir dan fast food yang penting. Bagus. Ini maknanya follow Dr. Ju ni dah pandai dah. Okey, Wahidah. Assalamualaikum. Saya Dok, what to do with about the comment apa ni? Dr. Ju dah terangkan semua tadi kan? Bukan suplemen yang membantu you punya masalah fatty liver. Follow apa yang Dr. Ju cakap. Off sugar, off 5-PTAA dan juga buat intermittent fasting, buat low carb, high fat, low carb diet untuk buang fatty liver. Dr. Ju tak jumpa apa dia punya apa ni. ALT saja tak normal maknanya dia ada blockage Puan. Baru saja tu. Itu senang je nak baik tu. Boleh Fadilah. Ambil sebuletin je pun boleh. Kopi yang sesuai untuk orang di kunci manis. Kopi O je Puan. Tanpa gula. Kalau nak pun tanpa stevia lah. Kopi O. Kalau tak pun ambil kopi Bosta lah. Kalau nak yang untuk kunci manis boleh ambil kopi Bosta. Ya, betul. Salam doktor. Puan Risa, minuman vitamin yang mengandungi fruktos juga tak boleh. Doktor, betul. Tadi Dr. Ju baru tengok lecture daripada Dr. Exberg. Sekarang orang dia nak mengelakkan dia letak fruktos. Dia nak mengelakkan nama gula, dia letak fruktos. Sebenarnya fruktos lagi bahaya daripada glukos. Okey, siapa-siapa yang ada masalah, yang ada masalah penyakit kronik, yang nak coaching secara personal dengan Dr. Ju, boleh tulis kat sini. Boleh tulis kat sini, kita ada personal coaching one-on-one secara bersemuka. You dengan Dr. Ju saja, datang ke klinik Dr. Ju. Ataupun you all boleh juga secara online. Yang secara online tu yang dekat Indon ke, dekat Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura. Sekarang Singapura boleh lepaskan, tak ada masalah kan. Dulu ramai daripada Singapura yang datang labis coaching dengan Dr. Ju secara one-on-one. Ataupun you boleh buat group coaching. Same problem, maksimum 4 orang. Maknanya you jimat sikit belanja lah bila you buat group coaching atau masuk kelas Dr. Ju untuk penyakit-penyakit tertentu saja. Kelas-kelas Dr. Ju hanya ada kelas masalah buah pinggang, kelas gastrik, kelas eczema. Kalau nak kelas obesity, kita boleh kumpulkan orang, kita boleh buat secara
Tengoklah macam mana. Dan insya-Allah lepas raya ni Dr. Ju akan mungkin akan buat bukan buatlah kelas lah, kita buat program di Kuala Lumpur setiap alam. Mungkin kita berkumpul, siapa-siapa yang nak jumpa Dr. Ju, kita buat soal jawab secara live. So boleh kumpulkan ramai-ramai orang. Mungkin Dr. Ju datang sebulan sekali ke. Siapa-siapa yang dekat-dekat situ atau yang jauh-jauh yang nak jumpa Dr. Ju boleh datang ke setiap alam nanti. Okey, nampaknya itu saja daripada Dr. Ju hari ini. Siapa yang ada masalah, yang ada nak apa-apa benda pun, nak kelas ke, nak one on one ke, tulis je dekat sini. Saya nak one on one, saya nak kelas, ataupun yang nak buat liver eye flush, intestinal cleansing, gallbladder flush untuk membantu hati you supaya hati you bekerja secara optimal, boleh tulis kat situ. Saya nak eye flush, saya nak eye flush. Siapa yang belum join Telegram Dr. Ju, boleh klik drsakitchronik.com dekat bawah ni dan you boleh join Telegram Dr. Ju dan boleh bertanya apa saja dekat Telegram Dr. Ju. Okey, itu saja daripada Dr. Ju hari ini. Diharap semua dapat manfaat daripada perkongsian Dr. Ju hari ini. You all boleh share video ni banyak-banyak pada kawan-kawan, pada dekat you punya page, dekat you punya group, supaya ramai orang boleh dapat manfaat. Dr. Ju tahu ramai orang dekat luar sana ada masalah fatty liver dan diorang tak tahu yang diorang ada fatty liver. Semoga Dr. Ju dapat membantu anda semua menyelesaikan masalah anda semua. Apa-apa pun, Dr. Ju minta maaf jika ada apa-apa kesalahan. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.